Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Alladzi la ilaha illa anta. Wa na'buduka wa na'buduka. A'udzubika min syarri ma sana'tu. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali fil alamin innaka Hamidum Majid. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana ala ahdika wa 'adika mastata'tu. A'udzubika min syarri ma sana'tu. Abu laka bi ni'matika alayya wa abu bi zambi fa'fili fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta ila ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Wa biyassir wa la tu'assir bitammin bil khair. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Wallahu allazi la ilaha illa huwa alimul ghaibi wasyahadah huwa rahmanur rahim. Wallahu allazi la ilaha illa hu al-malikul quddus as-salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir. Subhanallahi amma yusyrikun. Wallahu al-khaliqul bari'ul musawwiru lahul asmaul husna. Yusabbihu lahu ma fis samawati wal ardi wa huwal azizul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Wala manja minallah illa ilaihi amma ba'du. Sedang penonton, sedang jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Salam fitness kolbu. Salam duha. Moga-moga anda semua sihat-sihat belaka pagi ini insya-Allah. Dilimpahi rahmat dan barakah daripada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua tergolong dalam golongan hamba-hambanya yang benar-benar bersyukur. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, pagi ni kita mula awal sikit. 9 pagi, itu pun lewat sikit. Sebab lepas ni saya ada satu kelas lain, jemputan kelas pukul 10. Alhamdulillah, bantu sebarkan dulu. Sahabat-sahabat kita yang lain, bantu sebarkan dulu untuk siri fitness kolbu ni insya-Allah. Bantu sebarkan. Dan kita dah masuk ke siri yang ke-36. Alhamdulillah. Kurang lebih setahun dah kiranya kita bersiaran ni. Start bermula daripada PKP. Alhamdulillah. Baik, sound check dulu. Suara okey, audio visual okey. Sound check. Alhamdulillah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Sedang penonton, sedang jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sering kali setiap hari kita saban waktu, kita kena mengisi masa kita. Kita kena mengisi hidup kita dengan zikrullah. Zikrullah. Iaitu setiap hela nafas kita sepatutnya. Jadi antaranya adalah dengan kita sentiasa mengisi dengan, kalau amalan ni, ilmu. Muzakarah kita. Ini antara ciri muzakarah. Sentiasa kita duduk, kita mendengar pendapat-pendapat, perbincangan-perbincangan yang mana kita tidak mahu ada kekeliruan di dalam kehidupan kita. Kuliah jemputan lah, tapi tertutup. Mereka buat tertutup. Ini ada satu grup lain, dia jemput saya. Jadi tertutup lah dia buat. Dia buat grup tertutup. Baik. Jadi sedang jemaah yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, seringkali kita kena isi hidup kita, masa kita, nafas kita.
fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumin lah. Fi kulli lamhah. Fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumin lah. Setiap hala nafas kita, bangun pagi, tidur, semuanya kita kena kaitkan dengan zikrullah. Ingat Allah. Sebab tujuan hidup kita adalah illa liya'budun. Illa liya'budun. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ingat, apabila hidup kita itu tujuan adalah untuk ingat kepada Allah. Kata ulama al-mufassirin mengatakan illa liya'rafun, mengenal Allah Subhanahu taala. Bila kata hidup untuk mengenal Allah, hidup untuk ingat kepada Allah. Jadi Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Jadi kita hendaklah mesti kaitkan dengan satu sifat yang mana orang yang sentiasa ingat Allah, hidup itu dengan mengenal Allah Taala, satu sifat yang mana nak dibagi tahu dia tidak akan terkesan dengan keadaan. Ini satu sifat. Dia terkesan, dia tidak akan terkesan dengan keadaan. Pagi ni pula dia buat kerja. Masya Allah. Suara boleh dengar lagi Suara boleh dengar lagi ada construction pula. Jangan terkesan keadaan. Nampak Allah buat. Baik, jadi sudah jemaah yang mulia Allah Ta'ala. Puan Surah Talik kata bukakanlah. Lebih pada buka lah. Lebih pada buka lah sebenarnya. Kalau perhati balik daripada pengajian dari awal. Pengajian daripada awal. Bila pengajian kita pada awal, memang saya ada tekankan bagaimana kaedah. Bagaimana kaedah untuk meletakkan kehidupan yang bermula dengan Allah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baik, ini satu contoh yang sangat live, sangat real. Okay, kita ada gangguan sekeliling. Kita ada gangguan, contoh gangguan bunyi ini. Tapi tengok, teknologi kamera ni, teknologi handphone ini, dia boleh memerangkap suara ni dia direct masuk. Maka walaupun ada bunyi dia keliling, tetapi dia boleh hanya fokus kepada suara sebab dia punya speaker dia boleh berdepan begini. Dia takkan tangkap speaker yang jauh, bunyi yang jauh. Walaupun bunyi boleh masuk, tetapi dia hanya samar-samar. Dia samar-samar. Jadi maknanya, kalau saya diam, kalau sekiranya saya diam, dan bunyi sana akan masuk. Bunyi sana akan masuk. Tapi bila saya bercakap, maka speaker ni akan terus. Dia akan terus tangkap poin-poin yang saya masukkan. Cuma, saya je mungkin tak rasa selesa. Mungkin saya kena berlawan dengan bunyi itu. Tetapi anda semua yang berada di dalam live ini, anda boleh dengar suara saya. Sebab suara handphone ini dia akan capture suara saya. Bila saya berhenti, baru dia akan capture sana. Sistem gate. Okey, ini yang kita nak bincangkan dalam kehidupan kita. Saya diam baru boleh. Kalau saya diam, baru bunyi itu masuk. Bunyi itu masuk. Bila saya bercakap, sistem gate tu akan apa kata Cik Aswad kata sistem gate dia akan halang. Okey, saya nak bagi tahu, begitulah hidup kita. Begitulah hidup kita. Kalau kita diam tanpa ada zikrullah, kita diam, kita biarkan, kita let go, kita ada isu-isu dunia yang bermain dengan kita, kita tidak tengok dengan Allah SWT. Kita tak tengok dengan Allah SWT. Kita tak billah, kita tak bismillah. Jadi maknanya, apa yang berlaku, kita diam saja, keburukan akan masuk. Kita diam saja, kejahatan akan masuk. Ini masuk dia. Sebab tu orang yang sebab itu sesiapa yang kata ustaz saya lemah, ustaz saya ada gangguan, ustaz, gangguan datang bila kita membuka laluan, gangguan itu masuk. Jadi macam mana tak nak ada gangguan masuk? Anda kena sentiasa zikrullah. Hidupkan ataupun sibukkan hati, lisan, perbuatan dengan zikrullah. Ini dia ciri orang beriman, jiwa yang tidak terkesan. Kita kena sentiasa melihat segala ini dengan Allah. Dengan Allah. Jadi bila kata gangguan datang tuan-tuan, kita dah ada sistem gate. Sistem gate kita yang menghalang daripada gangguan dunia itu masuk. Gangguan dunia itu masuk. Contoh duit. Gangguan duit. Duit ni dia bising. Dunia ni tuan-tuan sifat dia bising.
Macam tu lah bunyi belakang tu, bising. Allah buat cantik. Tadi dia tak nak mula awal. Time kita nak mula, dia mula. Okey, tengok dunia ni sifat dia bising. Tapi mujahadah lah. Saya kena lawan suara tu. Saya kena lawan. Okey, tengok dunia sifat dia bising. Dunia sifat dia resah. Dunia sifat dia gopoh gapah. Tu dunia. Tapi tuan-tuan, bila kita alihkan pandangan dunia dengan zikrullah. Zikrullah. Contoh, tengok duit, ingat rezeki. Tengok duit, ingat rezeki. Tengok duit, ingat rezeki. Okay, bila tengok duit, ingat rezeki, bermaksud kita tengok rezeki. Kita ingat Allah. Kita tengok duit, kita ingat Allah. Apa nak ingat Allah? Razzaq, Razzaq, Razzaq. Kita tengok rezeki, kita ingat Allah, kita sebut duit. Baik. Jadi maknanya kita nak bagi tahu bahawa bila kata kita tengok duit, kita Razzaq, Razzaq. Kita ingat Razzaq. Kita tengok rezeki. Bila tengok rezeki, tuan-tuan, hati kita akan jadi tenang. Hati kita akan jadi lapang. Tetapi syarat nak tengok rezeki, dia kena yakin. Dia kena ada ilmu. Sebab tu kita kena sentiasa muzakarah ini. Sebab itu ilmu adalah ibarat air dan nafas udara yang mesti sentiasa bersinergi. Kita tidak boleh tak ada salah satu. Air dan udara ini mesti bergabung. Baik, maknanya ilmu ibarat nafas, air ibarat darah. Yakni amalan. Kita kena amalkan apa yang dipelajari. Jadi maknanya bila anda nak tengok sesuatu benda, anda terus tengok dengan tengok Allah. Yakni tengok sifat kekuasaan Allah. Contoh, duit. Duit, tuan-tuan, sifat dia tiada. Duit sifat tiada. Dunia sifat tiada. Makhluk sifat binasa. Jadi bila kita tengok dengan adanya Allah, Allah adakan duit. Allah adakan rezeki. Allah adakan seluruhnya. Allah adakan. Jadi selalu saya pernah sentuh dalam bab ini. Yang ada depan mata itu hakikatnya tiada. Yang ada itu tiada, tuan-tuan. Jadi bila anda tengok duit, sebenarnya itu tiada. Tengok anak, sebenarnya itu tiada. Tengok benda, sebenarnya itu tiada. Jadi anda kena adakan dengan kuasa Allah. Walaupun duit ada depan mata. Contoh duit. Ada duit. Makanya ada bukan sifat duit, ada sifat Allah. Jadi Allah yang adakan duit untuk kita. Walaupun kita berusaha, kita berniaga, kita buatlah kerja macam-macam benda pun, maka kena ingat. Ini zikrullah ni. Okey, katalah dah ada duit. Okey, ada duit. Okey, ada duit. Ada tu ingat pada Allah. Ada tu nama Allah. Sifat Allah. Ada tu sifat wujud kan. Jadi maknanya bila pegang saja, dipegang saja, tuan-tuan, ada tu sifat dia tiada. Pegang isteri, hakikatnya tak ada. Jadi isteri Allah adakan. Anak Allah adakan. Jadi tukar, switch. Dia panggil reverse engineering concept. Reverse engineering concept ataupun bil hikmah. Kita tengok. Iman mengajar kita melihat yang gaib. Iman mengajar kita melihat yang gaib. Jadi dalam duit, yang mana yang gaib? Duit. Apa yang gaib pada duit? Nah, yang gaib pada duit itu adalah Razzaq. Rezeki. Nampak tak? Jadi memang dunia ni sifat dia bising. Dia akan sentiasa buat kita kelang kabut. Dia buat kita tak ada. Contoh, ada orang kata ada suami, macam tak ada suami. Ada duit, macam tak ada duit. Apatah lagi tak ada duit, langsung tak ada. Nampak tidak? Jadi maknanya, orang beriman, dia tidak akan terkesan dengan keadaan kerana iman mengajar dia melihat yang ada. Iman. Sambungan semalam. Alladzina yu'minuna bil ghaib. Okey. Tengok duit, nampak rezeki. Malah tengok ada dua. Bila tengok, malah yang kita nak pegang itu adalah lihat yang hakikat rezeki. Baik Ustaz, kalau yang tak ada duit macam mana Ustaz? Sebut duit, nampak rezeki. Sebut duit, nampak rezeki. Jadi ketika anda sebut duit tak ada,
Jadi tak apa. Sebut duit tak ada masalah. Cakap ada duit tak ada. Duit tak ada Ustaz. Tapi jangan cakap rezeki tak ada. Sebab hakikatnya yang ada rezeki, duit tak ada. Nampak tak? Itu kaedah dia. Jadi kita takkan diganggu oleh duit itu. Itu tak terkesan. Okey, keadaan cuba mengawal kita. Itu cerita Peramli. Ada duit pun susah, tak ada duit pun susah. Sebab apa? Sebab dia tak melihat ada dan tiada pada sifat yang sebenar. Jadi ada duit senang, tak ada duit pun senang. Sebab apa? Sebab kita meletakkan diri pada yang benar. Jangan terkesan dengan dunia. Tengok apa lagi. Kita kata sebut susah, sebut duit, sebut isteri, sebut anak. Tapi yang terlihat sifat Allah. Ini kena belajar lah. Siapa yang mengikuti kelas sentiasa, insya-Allah dia akan dapat benda ni. Jadi sifat Allah itu luas. Rezeki itu ada. Jadi anda kena respon. Okey, bila kata anda dah faham, anda dah tahu ilmu itu, anda dah dapat ilmu itu, maka respon dengan keadaan yang benar. Respon dengan benar. Contoh apa? Okey, bila dah kata rezeki itu ada, jadi jangan nak mengada-ngada. Jangan nak mengada-ngada. Jangan asyik nak bercakap, alah tak ada lah, bila susah lah. Jangan ada mengeluh. Sebab terkeluh kesah itu tiada. Sebab apa? Sebab bila anda dah yakin rezeki itu ada, rezeki itu kekal, rezeki itu luas, maka di saat tiada duit, di saat tiada benda, anda jangan mengeluh. Duduk pada sifat yang sebenar. Benar. Duduk pada sifat yang benar. Jangan persoal lagi. Bila nak ada rezeki? Bila nak ada rezeki? Sedangkan renung sifat kuasa Allah Subhanahu Wa Taala. Renung sifat kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, jangan nak mengada-ngada, mengada-ngadakan. Sedangkan hakikat dunia itu makam diadakan. Jadi jangan nak mengada-ngada, nak sentiasa ada di sisi lah, nak ada itu, nak ada ini. Jangan nak mengada-ngada. Sebab benda hakikat dah memang ada. Yang tiada itu hanya dunia yang nak diwujudkan. Apa tajuk hari ni? Tu dia. Tajuk kita tengah live ni. Jangan terkesan dengan keadaan. Jangan berhenti bercakap. Tengok. Kalau berhenti saja, bunyi bising. Jadi saya kena bercakap. Tengok siapa berhenti dulu. Last sekali, dia berhenti dulu. Nampak? Gangguan akan berhenti. Gangguan akan berhenti pada sampai masanya. Nampak tidak? Jadi maknanya, bila anda sedang diganggu oleh kasih sayang, anda diganggu dengan perangai suami, anda diganggu dengan perangai anak, anda diganggu dengan perangai isteri. Tengok keadaan itu. Sebut masalah isteri, it's okay. Tapi tengok dengan kasih sayang Allah. Tengok dengan kasih sayang Allah. Tengok. Jadi ini the battle. Ini adalah battle. Ini pertempuran. Tapi iblis takkan berhenti lah. Macam ni berhenti lah. Bunyi bising ni berhenti. Tapi iblis takkan pernah berhenti. Dunia takkan pernah berhenti. Dia sentiasa untuk menguji. Sebab tu dia panggil darul imtihan. Dunia darul imtihan. Ustaz, kalau sebut belum rezeki, tak payah sebut belum rezeki pun. Walaupun boleh. Tak payah sebut belum rezeki. Cakap belum dapat apa yang anda nak tadi. Katalah, belum dapat anak. Cakap belum dapat anak. Belum dapat duit. Cakap belum dapat duit. Cakap belum dapat kerja. Belum dapat kerja. Terus sebut benda itu. Jangan takut-takut nak sebut benda tu. Anda jangan takut-takut nak sebut benda tu. Tak ada. Tak ada jawatan. Belum dapat jawatan. Belum dapat projek. Dia terus sebut benda. Sebab kita nak pertahankan sifat. Kita nak pertahankan akidah itu. Walaupun nampak macam boleh sebut, tetapi lama-lama kita bimbang terganggu. Belum ditakdirkan pun boleh. Sebab ditakdirkan itu benda yang pasti berlaku. Dan dah berlaku itu ditakdirkan. Lebih mudah kita sebut belum dapat. Habis cerita. Dunia ni, sebut makam dunia dia. Habis cerita. Sebut dia. Ada duit tak? Tak ada duit.
Orang cakap, itu orang yang cakap. Kita jangan cakap. Orang cakap, biar orang cakap. Dia mungkin faham setakat itu. Anda dah faham. Anda dah belajar. Mesti ada tingkatan kefahaman. Bila dah diberikan kefahaman, maka jangan ubahlah. Takkan nak ikut macam orang tu. Kalau orang tu mungkin dia tak faham. Mungkin dia setakat itu je. Mungkin dia anggap benda tu sambil lewa. Tak apalah. Benda tak berdosa. Benda tak ada dosa itu. Cuma, bila dia sebut bersamanya dengan keraguan, bila sebut belum rezeki, ataupun tak ada rezeki, ataupun tentang rezeki lah. Dia lama-lama nanti dia akan dia akan ada gangguan tadi. Ingat, kenapa cakap belum? Sebab tak nampak benda. Tak dapat benda kan? Kenapa tak nak cakap belum dapat itu? Kalau saya cakap belum dapat benda lah. Belum dapat projek lah. Itu je lah. Belum dapat duit lah. Belum dapat keputusan yang baik lah. Belum dapat anak lah. Dia nak belum berubah. Ya, belum berubah lah. Itu je lah. Tapi, dalam hati kita. Dalam hati kita. Dalam fikiran kita. Dalam keyakinan kita. Sentiasa memperbetulkan kefahaman itu. Kita sentiasa akan mengatakan yang benar. Nampak tidak? Contoh orang kaya. Orang kaya. Sebut. Orang ni kaya lah. Orang ni kaya lah. Adat memang kita selalu sebut orang kaya. Adat. Malah itu ujian. Tapi orang yang dah belajar, anda kena belajar lah. Bila sebut orang kaya, nanti dulu. Rujuk pada siapa? Rujuk pada siapa? Itulah dia bisnes, duit banyak semua, bagus. Itu orang berharta. Kita terus berubah. Macam saya buat praktis macam tu. Bila sebut orang kaya, orang berharta. Orang berharta. Orang berada. Berada, berharta. Itu je lah. Kaya ni adalah amalan dia. Sebut orang kaya, sepatutnya adalah orang yang banyak sedekah. Orang kaya sepatutnya orang banyak bersedekah. Tak kisah berapa duit dia ada. Sekiranya dia itu ahlul sedekah, ahlul infak, dialah orang kaya. Tapi berapa orang ramai orang bagi tahu dia ahlul infak? Tak tahu kan? Jadi takkan nak ngaku saya orang kaya. Atau dia orang kaya. Dia tu banyak infak ustaz. Kita tahu ke dia banyak infak? Yang tahu banyak infak Nabi. Sahabat-sahabat. Sebab transparent bagi tahu. Sebab tu dalam bab infak kita boleh bagi tahu. Dia ada sama ada bersembunyi atau bagi tahu. Yang bagi tahu ni kes besar. Macam contoh Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an. Bagi tahu. Tinggal Allah dan Rasul je. Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu an separuh. Sayyidina Uthman bin Affan radhiyallahu an separuh. Nampak. Jadi orang tahu, dia bagi separuh harta dia lah. Dia bukan bagi 10%, bukan 1%, bukan kata zakat, bukan kata lagi cukai. Tak. Itu orang kaya. Orang kaya raya dia panggil. Orang kaya raya. Jadi anda kalau jenis suka sedekah. Anda jenis suka sedekah. Bermaksud anda orang kaya, anda suka infak, anda orang kaya. Laisal ghina an kasratil arad walakinnal ghina an nafs. Tidaklah kaya itu dengan banyaknya harta. Akan tapi kaya itu dengan jiwa. Ya. Inilah terganggu. Kita selalu sebut isu. Kita sebut isu tapi kita sebut sifat yang tidak tepat pada tempatnya. Sebut kasih sayang, tak ada kasih sayang. Nampak? Berapa ramai sebut tak ada kasih sayang. Jadi akan terganggu. Tengok. Dia dah diam dah. Akhirnya kita menang pertempuran ini. Kita berjaya pertahankan. Akhirnya dia berhenti. Nampak? Dia berhenti dan kita boleh terus bercakap. Nampak? Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Betul, ajar anak-anak kita, ajar keluarga kita, ajar siapa kawan-kawan kita yang boleh nak dia ajarlah. Tengok rumah besar jangan sebut kaya, besarnya rumah dia, habis cerita. Besarnya rumah dia, mahal kereta dia ni. Sebut, nampak tak? Sebut tepat. Mahalnya kereta dia. Besarnya rumah dia. Sebab dia begini. Benda-benda tadi itu ada simbol kekayaan.
Memang dia nakkan kaya itu supaya menunjukkan bahawa dia ada rumah besar, dia orang kaya. Dia ada kereta mahal, dia orang kaya. Sebenarnya tidak. Sebenarnya tidak begitu. Tapi kerana adat kehidupan dan ujian. Cuma anda yang dah belajar, anda kena berubahlah. Kata tak adil lah kata anda nanti pakai juga yang mewah. Pakai Ferrari ke, Lamborghini ke. Jadi anda tak perasan kaya. Relax je lah. Pakai je lah Lamborghini macam biasa. Kata tak ada Allah Ta'ala satu masa saya pakai Ferrari ke. Jangan terkejut. Ui, Ferrari tu. Ui, Ferrari. Buat biasa je. Ferrari ada pakai lah. Kok manalah orang nak bagi ke kan. Saya pakai je lah. Orang bagi tak baik. Allah bagi saya. Direct. Nanti saya akan tunjuk. Ni Ferrari ni. Saya pakai. Tak adalah kita pun perasan. Yang jadi isunya kita perasan kaya. Saya cuma ada basikal je Ustaz. Kenapa ada basikal tak kaya? Ini masalahnya. Itu yang jadi terkesan. Saya ada basikal je Ustaz. Saya ada kereta buruk je Ustaz. Saya ada rumah kecil je Ustaz. Saya suruh rumah je Ustaz. Saya je. Nampak? Je tu tak boleh. Nampak tak? Sebab tu Allah kata wala tahinu wala tahzanu la takhaf la tahzan. Lepas tu doanya Nabi ajar Allahumma inna na'udzuka minal hammi wal hazan wa na'udzubika minal ajzi wal kasal wa na'udzubika minal jubni wal bukhl. Nampak tidak? Jadi bila kita jangan lemah, jangan resah, jangan gelisah. Anda nak pakai harta pakai, anda nak ada harta pakai. Nampak? Kereta mewah, pak mahal order ya Puan Julena. Muhammad wa ala ali Muhammad. Khair. Jadi jangan terkesan dengan kebendaan itu. Jangan okey. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Saya hebat ada basikal. Tak payah cakap gitu juga. Kita bukan nak maksud. Kita tak payah nak hypnosis. Kita tak payah nak buat satu psychological approach. Tak perlu. Tak perlu. Kita jangan rasa lemah itu. Dan malah jangan menyatakan. Dah, kita steady je. Kita dah sedia ada. Bila dah sedia mahal, tak perlu bagi tahu mahal. Betul tak? Ada tak orang bagi tahu kereta Ferrari mahal ataupun penjual? Tak payah, dia letak harga orang tahu dah. 1.2 million. Tahu dah. Tak payah bagi tahu saya mahal tau. Tak payah. Orang biasa kalau sebut saya mahal, makna dia ada murah tu. Jadi tak payah. Claiming ni untuk letak claim tu tak perlu. Yang perlunya adalah, yang mesti buat adalah menyatakan kembali kebesaran Allah. Ya, kesimpulannya itulah Tuan Aswad. Betul. Susah tak merasa susah, senang tak merasa senang. Susah tak semestinya resah, senang tak semestinya tenang. Nampak tidak? Okey. Jadi tak kisah pakai basikal ke, duduk parking sebelah superbike ke, okey je. Okey. Klaim tak perlu. Sebab tu dalam Islam tak ada klaim. Dia tak ada. Dalam Islam adalah dibayar. Klaim tadi Allah bayar. Allah bayar. Jadi maknanya tak perlu. Kita orang hebat, orang yang ada kelebihan, itu Allah akan lebihkan tanpa dia perlu bersusah-susah pun. Walaupun kadang kita yakin dengan Allah macam mana Ustaz? Yakinlah, sebab apa? Semua benda yang berlaku itu dengan izin Allah. Dengan kudrat iradat Allah Ta'ala. Jadi yakin. Contoh rezeki. Susah. Tak ada duit. Yakin rezeki ada. Itu maksud dia. Bila yakin rezeki ada, jaga solat. Jaga taat. Jaga iman. Jaga semua perkaranya. Allah nak. Allah yang sponsor semuanya. Allah yang sponsor kita semuanya. Allah bagi nafas kita, Allah bagi hidup kita. Nampak tidak? Okey. Benda ni kita dah belajar, alhamdulillah. Ada orang yang mungkin tak melalui pembelajaran,
dia akan cepat claim. Dia akan cepat nak bagi, dia panggil self-esteem. Semangat kemandirian dipanggil. Tuan-tuan, sedang jemaah yang muliakan Allah Ta'ala, orang yang tidak terkesan, automatik dia akan semangat. Automatik. Jadi cara tak nak terkesan adalah dengan melihat kebenaran. Ini kesimpulan kita. Cara tak nak terkesan adalah dengan melihat kebenaran. Okey, saya nak simpulkan. Itu dia. Melihat kebenaran. Bila dia uji Allah, adakah disebab dosa-dosa lampau selepas satu hujan? Okey, Tuan Muhammad Rizal. Dosa-dosa ini memang akan ada kafarah hukuman. Tapi ingat, ada hukuman yang membersihkan, ada hukuman yang memberi satu azab. Hukuman yang membersihkan ini, lambat laun dia akan hilang. Dia akan reda. Tapi hukuman yang azab, itu adalah satu hukuman yang sebagai peringatan untuk berubah. Selagi dia tidak berubah, lagi itu dia akan azab. Allah berfirman, fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Fi qulubihim marad. Dalam hati itu ada penyakit. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Walahum azabun alimun bima kanu yakzibun. Nampak tak? Jadi maknanya mana sikit-sikit sentap, sikit-sikit terkesan dunia lemah, maknanya dia sedang ada cleansing proses. Itu kesan dia daripada dunia dulu. Dunia dulu membuatkan dia cepat terkesan dengan dunia. Hidup dia dengan dunia itu menyebabkan dia cepat. Orang cakap asal dunia dia rasa. Itu lama-lama kalau tidak dirawat, dia akan jadi azab. Dia akan jadi azab. Kalau tak dirawat, dia akan jadi azab. Tapi kalau dalam proses rawatan macam sekarang ni, kita proses cleansing, penafian kepada perkara-perkara benda, maka Allah sedang memberikan satu kekuatan dalam jiwa. Nampak? Sebab tu melihat kebenaran. Itulah dipanggil ilmu yakin. Ilmu yakin, belajar untuk yakin dengan bantuan atau perjalanan ilmu. Yang kita belajar sekarang ni. Kita tengok duit dengan ilmu. Itulah ilmu apa? Ilmu akhirat. Ilmu rezeki. Jadi, nampak rezeki. Nampak rezeki sebut duit. Bila macam tu, kita kekalkan kefahaman itu dengan amalan pula. Kita kekalkan kefahaman itu dengan amalan. Okay, bila dengan amalan, maka datang lambat laun dia akan ainul yakin. Allah akan bukakan, panggil kekuasaan Allah yang nyata. Sebab sebelum ni dia terhijab. Ingat tak semua orang Allah buka tengok kekuasaan Allah. Tak semua orang. Jadi bila Allah bukakan kekuasaan Allah, syukurlah banyak-banyak. Ada orang susah, akhirnya nampak duit. Ada orang susah, akhirnya nampak Allah. Jadi tak semua orang susah nampak Allah. Tak semua orang susah, dia akan nampak duit. Ni susah ni nak duit ni. Ni ustaz ni susah ni nak duit ni. Contoh. Jangan macam tu. Tak semua orang susah akan nampak duit. Tak semua orang susah akan nampak Allah. Jadi bila orang yang susah nampak Allah, maksudnya Allah bukakan kekuasaan dalam keadaan dia susah. Allah tunjukkan bagaimana Allah jamin dia. Orang lain tak makan, dia makan. Orang lain mungkin susah tutup kedai, tutup bisnes, dia berniaga. Orang lain melarat, dia boleh cover. Ada dia benda-benda yang Allah tunjukkan, ainul yakin. Bila dah ainul yakin itu berterusan dan berterusan dengan amalan. Bagaimana nak ainul yakin? Dia kena ada amalan. Ilmu tadilah amalan dia. Dia menjaga ilmu itu dengan amalan. Kemudian lambat laun Allah akan bukakan hakul yakin. Yang ini dia tidak perlu lagi berdakwa-dakwi, dia tidak perlu lagi ada keraguan, kerisauan tentang apa yang dilihat. Maka Allah telah campakkan dalam hati dia satu keyakinan yang mendalam. Itu hakul yakin. Itu kena. Itu ada proses ya. InsyaAllah. Jadi semua perkara itu ada proses dalam perjalanan. Saya doakan semuanya Allah berikan kekuatan itu. Kalau isteri tak dengar kata dan nasihat, boleh tak kita nikah seorang lagi? Nikah seorang lagi bukan sebab isteri tak dengar kata Tuan Muhammad Rizal Hakim. Nikah seorang lagi sebab anda dah berjaya didik isteri itu. Macam buka company lah. Anda buka company sekarang pun tak terurus problem, takkan nak buka satu lagi company. Nanti makin nampak kelemahan diri. Nanti isteri yang sedia ada, nanti dia buka kelemahan kita kepada isteri yang baru. Nanti makin nampaklah kita dua sekali nak urus. Kalau kita jenis yang fighter tak apa. Kita jenis yang struggle untuk fight, tak terkesan dengan keadaan tak apa. Tapi kalau kita jenis yang ambil masa, susah sikit. Jadi firmkan dengan isteri yang pertama. Jangan termakan dengan kaedah
Isteri tak betul saja, nak kahwin lagi. Tak payah. Nanti akan nampak kelemahan diri. Saya tak promote orang kahwin lagi. Saya promote orang didik isteri. Okey, bila saya nak promote orang didik isteri, saya kena pastikan dengan Allah Ta'ala, bila saya sebut saya ni, maksudnya amanah. Amanahnya Allah bagi kepada seorang lelaki dan bernama suami dan bernama saya ni lah. Untuk perform, pastikan isteri-isteri. Barulah kita boleh cakap didik isteri. Promote didik isteri, bukan promote kahwin lagi. Saya satu grup tu saya dah kenakan lah. Dia ingat, dia pun cakap, ustaz kahwin lagi boleh lah. Saya kahwin lagi sebab saya nak didik lah. Saya nak didik lah. Saya nak didik, bukan didik isteri saya je. Nak didik isteri-isteri yang kat luar ni. Yang luar ni. Yang mungkin dia tak dengar kata, tak dengar cakap suami. Biasa tolong cakap on behalf suami. Tu dia. Ataupun nak berubah, mungkin suami tak boleh nak cakap. Jadi tak ada alasan lah. Ada orang yang boleh bercakap. Ada orang boleh bercakap. Itu dia. Jadi mendidik isteri ni kena agenda besar. Kena mendidik. Okey? Jangan isteri tak dididik nak kahwin lagi. Jangan. Itu salah tu. Itu fahaman yang salah. Dan kalau anda nak kahwin lagi, anda kena jadi pemimpin ummah. Okey? Pemimpin ummah. Jangan salah faham kat situ. Okey, baik. Jadi sidang jemaah yang dimuliakan Allah Ta'ala, kesimpulan begitulah. Melihat kebenaran, melihat kebesaran dan menyatakan dengan keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli ala Muhammad. Isteri macam naga. Kalau isteri macam naga, suaminya mestilah yang lebih besar ataupun lebih menguasai naga itu. Okey. Dia kena macam tu. Dunia ni memang bergaduh. Selagi mana isteri ada dunia, selagi mana suami nak hilangkan dunia, memang bergaduh. Saya cakap terang. Tapi anda bergaduh untuk menghilangkan dunia itu. Bukan bergaduh sebab tak puas hati. Bukan bergaduh sebab tak puas hati. Bergaduh sebab nak hancurkan dunia dia. Silakan. Silakan battle. Silakan mujahadah. Anda jangan biarkan keadaan dunia. Mungkin dah lama, mungkin dah terbiar. Dah terbiasa pegang duit. Dah terbiasa uruskan sendiri. Dah terbiasa bagi arahan kat suami. Tiba-tiba kita nak betulkan balik dia. Memang bergaduh lah. Dulu kita bergaduh sebab tak dapat apa yang kita nak. Mungkin bergaduh sebab apa? Oh, sebab itu tak kena, ini tak kena. Kan? Jadi maknanya, anda kena pastikan. Anda kena pastikan setiap perubahan itu kat mana kedudukan anda. Kat mana kedudukan. Kalau dulu mungkin tak puas hati. Nak kena dilayan. Nak kena perhatian. Kita kahwin pun orang lelaki sebab nak ada pasangan. Nak perhatian. Nak ada. Orang lelaki kan. Nak suka diperhatikan. Ada orang perempuan suka dia. Kita dah mula rasa syok. Rasa seronok. Orang perempuan pula. Bila ada orang puja. Orang timbang. Dah mula lupa daratan. Jadi nak betulkan balik tu. Dia perlukan mujahadah. Memang akan bergaduh. Memang bergaduh ni maksudnya selagi dia ada dunia lah. Sebenarnya tak bergaduh pun. Tak ada pergaduhan bagi yang tiada keduniaan. Selagi mana ada keduniaan, selagi tu ada pergaduhan. Lambat atau cepat dia meletup. Itu saja. Kadang-kadang dia simpan lama-lama, lepas tu meletup. Meletup. Sebab dunia dia makin besar. Hati-hati. Makin simpan dunia, makin lama-lama, makin meletup lah. Okey? Bukan bergaduh sampai ke ilmu kebenaran. Ya, itulah maksud dia, Puan Fazilah. Selama ini kita tak tegas, kita tak betul-betul menyampaikan. Yang kita nampak sifat isteri. Nanti kan isteri terasa. Yang kita marah kalau kita punya tak dapat. Tu kita marah. Tapi dalam kebenaran kita kena berujar. Kita kena cakap macam ni. Suami kena ada kekuatan ini. Mohon pada Allah SWT. Nanti Allah akan bagi. Ya? Jangan diam. Diam tak selesai masalah. Tak ada. Sebab tu Nabi bercakap. Nabi menyampaikan. Nabi berdakwah. Nabi tak diam. Jadi kalau niat nak berdakwah dengan isteri, jangan diamlah. Okey? Niat nak berdakwah dengan isteri, jangan diamlah. Cakap. Ustaz, cakap tak power. Power kan cakap tu. Ni. Power kan. Nampak? Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baik, jadi sidang jemaah yang muliakan Allah SWT. Jadi saya kira cukup setakat tu dulu.
Itulah dia. Betul, niat nak berdakwah jangan diam. Jadi sebab tu saya tak diam. Kena bercakap. Jangan niat nak berdakwah. Kena ada siri, ada slot hari-hari. Cakap. Okey? Bina kekuatan untuk cakap. Minta Allah bantu. Ni, cakap dengan yakin. Okey? InsyaAllah, lihat kebesaran. Allah akan bantu. Baik, sedang jemaah yang muliakan Allah SWT, saya kira cukup setakat tu dulu. Mohon ampun, mohon maaf. Moga-moga Allah rahmati kita semua. Kita bertemu pada malam ini. Siri kita malam ni ada, insyaAllah. Moga-moga Allah rahmati kita. Aku luka lihaza wa safallah zimni walakum. Wabila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tangguh dengan tasbih kafarah dan suratul as. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim wal asr. Innal insana lafi khusr. Illa allazina amanu wa amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Wallahu a'lam bisawab. Takbir. Allahu akbar.